Ada masalah tak kalau kita nak wakafkan? Tak ada masalah. Tapi yang petikaikan orang ajak wakaf. Sebab yang asal ajak wakaf ni adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabat Nabi antara orang yang mula-mula wakaf. Dan sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW mewakafkan harta yang paling mereka sayang. Kita tahu tuan-tuan, iman berbeza. Iman Sayyidina Abu Bakar tidak dapat dicapai oleh Sayyidina Umar. Iman Sayyidina Umar tidak dapat dicapai oleh Sayyidina Uthman. Tapi kita buatlah semampunya. Jangan kita petikai suruhan tersebut. Hatta kalau orang tu dia cakap tak buat, dia suruh wakaf apa semua, dia banyak rumah tak wakaf. Jangan kita petikaikan perkataan dia tu. Kita petikaikan perbuatan dia. Perkataan dia tu jangan kita petikai. Kan tuan-tuan lupa ke? Satu hadis. Satu hari dalam sebuah perangan, nak perang, Nabi Muhammad SAW panggil sahabat-sahabat untuk infakkan harta. Nabi panggil. Jadi Sayyidina Uthman pun bawa harta yang banyak. Saya lupa jumlahnya berapa. Lepas Sayyidina Uthman datang, Sayyidina Umar datang. Hadis ni sahih. Bila Sayyidina Umar datang bawa harta dia, Nabi tanya, berapa yang kau bawa ni? Berapa yang kau infakkan jalan Allah ni? Sayyidina Umar kata apa? Separuh daripada harta aku. Orang kalau ada rumah 10, bagi sebiji. 1/10. Jadi Sayyidina Umar, dia tanya, Sayyidina Bakar sampai ke? Belum lagi. Jadi dia seronok sebab pertama kali dia lakukan kebajikan sebelum Sayyidina Bakar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi abana al-ibad manhaj tarbiyati fil Qur'anil Majid. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad alladzi ba'athahu Allah li islahi wa ta'dib wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Jadi alhamdulillah, jutaan kesyukuran kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izinnya kita dapat bersama-sama berkumpul sekali lagi pada hari ini untuk menyempurnakan perbincangan kita dalam bab ariyah atau bahasa Melayu ni pinjaman. Yang perbahasan ini seperti biasa kita ambil daripada kitab Fiqh Al-Manhaj. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, pada sesi yang lepas kita telah bincangkan apakah makna ariyah dari sudut syarak pinjaman, apakah beza ariyah dengan al-qardu, yang kita kata dalam bahasa Melayu kedua-dua istilah tersebut adalah diterjemah sebagai pinjaman. Dan kita juga telah bincang dari dalil syarak dari Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang keharusan memberi pinjam. Baik, hari ini kita akan sambung pada hikmah ariyah, hikmah memberi pinjam. Jadi pinjam, amalan meminjam ini syarak galakkan disebabkan wujud suasana tolong-menolong. Firman Allah Subhanahu wa taala, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Bertolong-tolong kamu ke arah kebajikan dan takwa, dan janganlah kamu bertolong-tolong terhadap dosa dan permusuhan. Jadi memberi pinjam untuk jalan takwa dan kebaikan, maka ianya digalakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, memberi pinjam seseorang yang nak lakukan dosa atau nak melakukan permusuhan, jadi perkara ini ditegah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dosa yang dimasukkan di sini, dosa di sudut Islam. Tak kisahlah siapa lakukan, sama ada orang Islam yang lakukan atau orang bukan Islam yang lakukan. Kita ambil contoh. Apa hukum sembah berhala, tuan-tuan? Hukumnya haram, syirik. Apa hukum orang kafir sembah berhala? Halal? Haram juga.
Apa hukum kita minum arak? Haram. Apa hukum orang kafir minum arak? Haram. Orang kafir minum arak pun haram juga. Jadi kalaulah kita memberi pinjam kepada orang bukan Islam untuk dia melakukan satu perkara yang di sudut syarak tu haram, maka kita melakukan perkara yang haram. Hukum bagi pinjam tu haram. Contoh, kita ada jiran bukan Islam. Kita ada jiran bukan Islam. Kereta dia rosak. Pagi tu dia ada majlis kat kuil. Dia nak pergi sembahyang kat kuil. Dia nak pinjam kereta kita. Kereta rosaklah, pinjam. Nak pergi mana? Pergi kuil. Boleh tak kita bagi pinjam, tuan-tuan? Tak boleh. Tak boleh. Jadi hukumnya haram. Sebab itulah. Jadi hukumnya haram. Jadi segala perkara yang membantu benda yang haram, sama ada dilakukan oleh Muslim atau orang bukan Islam, maka hukumnya haram. Sebab itulah orang bukan Islam, bila dia masuk Islam, maka akan gugur segala dosa dia. Kan? Akan gugur dosa dia. Jadi kalau kita fikir, macam mana dia berdosa? Dia kan bukan Islam. Tak, dia berdosa. Dia akan sentiasa berdosa, dan dosa dia, kejahatan yang orang bukan Islam, orang kafir lakukan, akan sentiasa bertambah dosa dia. Maka manakala kebajikan dia tidak akan kira sebagai pahala. Dosa tambah. Buat baik tak dapat pahala. Buat baik tak dapat pahala. Buat dosa dapat dosa. Melainkan setelah dia mengucap kalimah syahadah, maka akan gugurlah segala dosa dia. Jadi dia pun dosa sama macam kita juga. Jadi apa-apa perkara yang menjurus kepada maksiat, menjurus kepada dosa, menjurus kepada mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala, yang hendak dilakukan oleh bukan Islam, kita tidak boleh bantu, tak boleh bagi pinjam, tak boleh bagi tumpang. Tak boleh bagi tumpang. Baik. Okey. Yang kedua, yang pertama untuk bantu-membantu, hikmahnya. Yang kedua, supaya kita ini terlepas daripada tanggungjawab yang Allah SWT berikan kepada kita. Tanggungjawab melakukan kebajikan, tanggungjawab menggunakan amanah yang Allah SWT bagi pada kita dengan kehendak Allah. Kita nak faham macam mana? Kita baca satu hadis daripada Sayyidina Jabir radhiyallahu anhu. Dia kata apa? Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, ma min sahibi ibilin wala baqarin wala ghanamin la yuaddi haqqaha illa uqida laha yaumal qiyamati biqa'in qarqar tata'u dhatu dhilfi bidhilfiha wa tantahu dhatul qarni biqarniha laisa fiha yawma idzin jamma'u wala maksuratul qarn. Qulna ya Rasulullah ma haqquha? Qala itraq fahliha wa i'aratu dalwiha wa manihatuha wa halabuha 'alal ma' wa hamlun 'alaiha fi sabilillah. Saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mana-mana pemilik unta, lembu atau kambing yang tidak menunaikan hak haiwan itu, maka akan didudukkan pada hari kiamat di satu kawasan lapang bagi dibalas oleh haiwan itu. Jadi dia akan dipijak oleh haiwan yang berkuku. Haiwan yang ada kuku je, tak ada tanduk, maka haiwan tersebut akan pijak kuku dia. Dan dia akan ditanduk oleh haiwan bertanduk. Haiwan yang ditanduk akan tanduk dia. Pada hari itu, tidak ada haiwan tidak bertanduk dan tidak ada haiwan patah tanduknya. Kalaulah ada haiwan dekat dunia, ditakdirkan dia memang tak ada tanduk, sedangkan biasanya ada tanduk. Lembu contohnya, maka Allah SWT akan tumbuhkan tanduk untuk siksa tuan dia tadi. Jadi bila sahabat dengar macam tu, sahabat pun risau. Mereka pun bertanya, wahai Rasulullah, apakah hak haiwan itu? Rasulullah SAW menjawab, mengawankan haiwan jantan. Mengawankan haiwan jantan, meminjamkan timbanya. Maksudnya haiwan jantan, kalau kita biar dia dah dalam keadaan dewasa tak bagi kahwin, maka dia akan stres sebab dah umur dia kahwin. Kalau kita sengaja
Maka kita dah dikira menyiksa batin dia. Meminjamkan timbanya. Meminjamkan timbanya maksudnya apa tuan-tuan? Ni ada balaghah sikit. Dia ada kinayah. Timba isi air. Timba ada air yang boleh tuangkan. Meminjamkan timbanya tu apa? Meminjamkan kemaluan haiwan tersebut kepada orang lain. Jadi orang pinjam jantan kita untuk kawankan dia. Itu maksudnya. Meminjamkan betinanya kepada orang lain untuk dimanfaatkan susunya. Ada betina kita tak guna. Kan ada orang yang hidup susah, kita bagi pinjam betina, perahlah susu. Sebab lembu atau kambing susu ni tiap-tiap hari susu keluar. Dan bulunya selama tempoh tertentu kemudian dikembalikan kepada tuannya. Okey. Memerah susunya tempat yang ada air untuk kebaikan dan kesihatan haiwan yang diperah susunya, dan membawa orang, barang atau sebagainya di jalan Allah. Kalau kita tengok kat sini, ada hak Allah Subhanahu, hak kita. Yang kita rasa hak kita, apa masalah kalau kita tak nak bagi pinjam? Orang nak pinjam jantan kita, lembu jantan kita, nak kawankan lembu betina dia, kita tak bagi, apa masalah? Kan kita punya. Betul tak? Kita ada lembu susu, ada orang susah. Yang anak dia perlukan susu, nak beli susu tepung, tak daya. Kenapa dalam hadis ni Nabi Muhammad SAW suruh kita, Nabi Muhammad SAW menganggap kalau dalam keadaan macam tu kita tidak pinjamkan, maknanya kita tidak menunaikan hak yang sepatutnya pada binatang kita. Sebab tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati oleh Allah sekalian, dalam hak kita ada hak orang. Sebab tu ada orang skeptik. Saya terbaca satu komen dekat Facebook, dia petik sama ustaz kata. Dia marah kat ustaz ni. Ustaz tu kata apa, kita kalau ada terlebih wakafkanlah. Dia petik lah. Ustaz pesan, kalau ada harta lebih wakafkanlah. Dia sedaplah cakap, bukan harta dia. Dia sedaplah cakap, bukan harta dia. Kita penat-penat cari duit, dia sibuk suruh wakafkan. Lupa ke kita hadis yang kita baca sebelum ni? Nabi kata apa? Siapa yang mempunyai tanah yang tidak dimanfaatkan lebih, maka hendaklah dia menghadiahkannya atau meminjamkannya kepada orang lain. Jadi yang galakkan untuk wakaf, bagi pinjam, bagi hadiah adalah Nabi Muhammad SAW. Jadi kenapa skeptik sangat? Kenapa kita rasa bila kita cari itu harta kita, sampai mati harta kita? Sampai mati harta kita. Kenapa kita rasa begitu? Sedangkan kita semua yakin, kita semua tahu segala harta yang Allah SWT berikan kepada kita adalah pinjaman Allah. Ada hak-hak yang kita kena tunaikan. Ketika mana ada orang yang memerlukan, kita kena cuba bantu. Jadi jangan ada pemikiran macam ni. Yalah ustaz tu miskin, sedaplah cakap. Kita yang kaya, ada tanah banyak, ada rumah banyak, dia sibuk suruh wakafkan. Bukan dia suruh wakafkan. Dia hanya menyampaikan amanat Allah SWT dan amanat Rasulullah SAW. Ada masalah tak kalau kita nak wakafkan? Tak ada masalah. Tapi yang petikaikan orang ajak wakaf. Sebab yang asal ajak wakaf ni adalah Nabi Muhammad SAW. Sahabat-sahabat Nabi antara orang yang mula-mula wakaf. Dan sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW mewakafkan harta yang paling mereka sayang. Kita tahu tuan-tuan, iman berbeza. Iman Sayyidina Abu Bakar tidak dapat dicapai oleh Sayyidina Umar. Iman Sayyidina Umar tidak dapat dicapai oleh Sayyidina Uthman. Tapi kita buatlah semampunya. Jangan kita petikai suruhan tersebut. Hatta kalau orang tu dia cakap tak buat, dia suruh wakaf apa semua, dia banyak rumah tak wakaf, jangan kita petikaikan perkataan dia tu. Kita petikaikan perbuatan dia. Perkataan dia tu jangan kita petikai. Kan tuan-tuan lupa ke satu hadis? Satu hari dalam sebuah perangan, nak perang, Nabi Muhammad SAW panggil sahabat-sahabat untuk infakkan harta. Nabi panggil. Jadi Sayyidina Uthman pun bawa harta yang banyak. Saya lupa jumlahnya berapa. Lepas Sayyidina Uthman datang, Sayyidina Umar datang. Hari ni sahih. Bila Sayyidina Umar datang bawa harta dia, Nabi tanya, berapa yang kau bawa ni? Berapa yang kau infakkan? Jalan Allah ni.
Sayyidina Umar kata apa? Separuh daripada harta aku. Orang kalau ada rumah 10, bagi sebiji. 1/10. Jadi Sayyidina Umar, dia tanya, Sayyidina Abu Bakar sampai ke? Belum lagi. Jadi dia seronok sebab pertama kali dia lakukan kebajikan sebelum Sayyidina Abu Bakar. Dia kata hari ni aku paling beruntung lah. Sebab apa? Pertama kali aku dapat potong Sayyidina Abu Bakar. Dia gembira. Tiba-tiba Sayyidina Abu Bakar datang bawa harta. Nabi tanya, berapa banyak apa yang kau tinggalkan untuk keluarga kau? Allah dan Rasulnya. Sayyidina Abu Bakar keluarkan semua harta di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tinggalkan Allah dan Rasulnya je untuk jaga anak-anak dia dan isteri dia. Sayyidina Umar kata apa? Mulai hari ini aku tidak akan mendahului engkau, wahai Abu Bakar, selama-lamanya. Iman berbeza. Jadi kalau kita tak boleh buat banyak, kita buat sikit. Jangan kita pertikaikan perbuatan tu. Jangan kita rasa harta kita, duit kita, jangan. Jangan tuan-tuan ya, jangan. Jangan kita rasa macam tu. Saya bila baca tu saya agak sedih sikit lah. Sampai macam tu fikir nak kumpul duit, harta banyak ya. Yang tulis tu bukan sikit, saya tahu. Dia ada belasan rumah. Dia banyak rumah ya. Sekali dengan saya. Tapi bukan ambil ni lah pengisian, ambil medik. Umur 25 tahun dah beli rumah. Dah beli rumah, 24-25 tahun dah beli rumah. Jadi kaya, tak apalah. Tak nak buat terpulang. Tapi jangan mempertikaikan amalan tersebut. Masalah orang sekarang ni, dia suka fikir apa? Ini ustaz yang cakap. Tengoklah tuan-tuan, ustaz cakap tu atas dasar apa? Wakaf ni kita semua faham. Ianya digalakkan oleh Allah. Betul tak? Sahabat Nabi ada wakafkan harta yang namakan Bukhairah. Bukhairah ni kebun yang subur, kebun yang paling disayang. Dia wakafkan jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Tak mampu jadi Sayyidina Abu Bakar, jadi macam Sayyidina Umar. Tak mampu jadi macam Sayyidina Umar, jadi macam Sayyidina Uthman. Dengan harta yang banyak, tapi tidaklah menjalankan harta dia sebab harta Sayyidina Uthman banyak. Dia jutawan. Tak mampu jadi macam Sayyidina Uthman, jadilah macam sahabat-sahabat lain, infakkan mana yang kita mampu, mana yang kita redha. Kalau bakhil, tak nak keluarkan apa-apa, jangan pertikaikan orang yang ajak. Bahaya bahaya tuan-tuan. Kalau sengaja memperlekehkan amalan wakaf sebagainya, takut menjelaskan akidah kita. Sebab benda tu memang sabit disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya. Semua orang tahu. Semua orang tahu wakaf ni digalakkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Sekarang kita nak bincang habis hikmah, kita nak pindah kepada hukum hakam yang berkaitan dengan pinjaman. Hukum pinjaman, hukumnya apa? Jadi asalnya sunat. Berdasarkan dalil yang kita baca tadi, maka hukum bagi pinjam ni sunat. Tapi amalan bagi pinjam ni tuan-tuan, pada awal permulaan Islam hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Mula-mula awal Islam, di peringkat awal Islam, Nabi Muhammad SAW mewajibkan bagi pinjam kepada kawan-kawan yang nak bagi pinjam. Maksudnya asal hukumnya, siapa yang tak bagi pinjam berdosa. Tapi hukum tersebut telah mansuh. Disebabkan orang Islam dah banyak, dulu sikit. Sebab apa wajib? Dulu kita sikit. Katalah 10 orang je. Kalau kita, saudara Islam kita perlukan sesuatu, kita tak bagi pinjam, dia nak pinjam dengan siapa? Orang kafir ketika itu tidak memusuhi orang Islam. Jadi sebab tu hukumnya wajib. Tapi bila dah banyak, bila orang Islam dah banyak, maka hukum itu berubah menjadi sunat dan kekal sehingga hari ini. Okey, baik. Okey. Tapi hukum ini boleh berubah. Boleh berubah. Daripada sunat boleh berubah menjadi wajib. Boleh berubah menjadi wajib. Contoh, untuk menyelamatkan orang, untuk menyelamatkan nyawa orang. Contoh, kita bagi pinjam untuk selamatkan nyawa orang, maka ketika itu hukumnya wajib. Kan ada orang terperangkap. Ini air ni banjir.
Ni banjir. Ada orang terperangkap kat situ. Tak lama kat situ naik. Kita dah helak. Diyakini hailak boleh rendah banjir tu waktu tu. Tapi hailak kita bawa beli. Kita bawa dekat dekat bandar, bawa jalan-jalan, bukan pergi kebun sawit. Jadi bila orang nak pinjam hailak kita untuk selamatkan nyawa tu, kita tak bagi, maka hukum tak bagi berdosa. Kalau kita ni negara yang ada 4 musim, macam negara Arab lah, seperti di Syria, kan, Palestin dan lain, yang 4 musim, Jordan. Bila 4 musim, musim sejuk ni terlampau sejuk. Sebab tu ramai orang Syria, orang Palestin mati kesejukan. Tuan-tuan ni, dulu Mesir pun susah, Mesir datang susah. Masih ada lagi orang tidur tepi tong sampah. Jadi musim sejuk tu tak tahu macam mana tidur Jadi kalau ada orang, kalau kita tinggal di negara tersebut, kita ada selimut tebal. Bahasa panggil lihaf. Atau bahasa kampung Mesir, bahasa pasar Mesir dipanggil saratoga, selimut tebal. Kita ada lebih kat rumah kita. Orang tu kesejukan, boleh menyebabkan nyawa dia terancam, hukum kita bagi pinjam adalah wajib. Wajib kita bagi pinjam. Jadi begitu. Wajib kita bagi pinjam, ya. Baik. Pinjaman juga diwajibkan, tapi bagi pinjam tu, bagi kita wajib bagi pinjam bukan kepada kafir harbi. Kafir zimmi boleh bagi pinjam, tak ada masalah. Kita wajib, tapi kafir harbi tak wajib bagi pinjam. Nak bagi pinjam tak apa, tak bagi pinjam pun tidak menjadi masalah. Baik. Pinjaman juga diwajibkan jika diperlukan untuk memelihara hak harta yang dihormati. Hak harta yang dihormati. Harta itu boleh musnah, harta itu boleh menjadi tidak bernilai. Contoh, ada lembu kena langgar. Tuan dia bawa lembu, tiba-tiba ada kereta datang langgar. Lembu tu jatuh. Jatuh. Biasanya kalau jatuh macam tu, kalau tak sembelih cepat mati. Kita ada pisau dengan kita. Jadi tuan lembu berkata, boleh tak saya nak pinjam pisau? Kita tak bagi. Ketika itu berdosa. Kita wajib bagi. Sebab apa? Kalau kita tak wajib bagi, harta dia akan berubah menjadi bangkai. Jadi untuk menjaga hak harta tersebut, untuk memelihara hak harta tersebut, harta yang dihormati tersebut, maka hukum kita bagi pinjam adalah wajib. Jadi pinjaman juga boleh berubah menjadi haram. Pinjaman juga boleh berubah menjadi haram. Macam kita kata tadilah. Contohnya, orang nak pinjam kita untuk pergi sembahyang dekat kuil. Contoh. Orang nak pinjam pisau kita, nak tikam orang. Orang nak pinjam kita untuk buat maksiat. Contoh untuk buat maksiat, maka hukumnya haram. Pinjaman juga boleh berubah menjadi makruh untuk seseorang yang buat satu perbuatan yang makruh. Contoh, sekarang fatwa-fatwa Malaysia hukum rokok haram kan? Telah dulu ada fatwa makruh, kan? Dulu makruh, sekarang haram. Dululah punya cerita. Ada orang nak pinjam kita beli rokok. Isap rokok tu hukumnya makruh. Lagi hukum kita bagi pinjam kita untuk dia beli rokok, hukumnya makruh. Jadi gitu tu dululah. Sekarang Allahu a'lam, tuan-tuan. Baik. Selesai. Sebab kita nak kata sepakat, masih ada lagi ulama yang menghukumkan rokok ni makruh. Masih ada lagi ulama yang menghukumkan rokok ini harus. Tapi sunat tak ada dah. Dulu ada dulu ada fatwa sunat ni. Dulu. Sebab apa? Sebab orang tak faham. Dia ada nikotin, dia boleh ni, dia boleh ni. Itu dulu isu dulu sebab masalah membazir harta atau tak membazir harta je. Kan dia kata kalaulah hisap rokok tu dia boleh kuat bekerja. Dulu sebelum ditemui, sebelum sains menemui bahaya rokok ni, maka kata hukumnya sunat. Tapi hukum tu sudah tidak valid.
Kena cakap terus tuan-tuan sebab takut orang kat video. Takut orang kat video, kita cakap terus ya, bahaya. Baik. Selesai. Hukum pinjam. Konklusinya, hukum pinjam asalnya sunat, boleh berubah mengikut keadaan. Boleh berubah mengikut keadaan, kadang-kadang boleh jadi haram, kadang-kadang boleh jadi makruh, kadang-kadang boleh jadi wajib mengikut keadaan-keadaannya. Okey, baik. Okey, kita masuk kepada rukun-rukun pinjaman. Jadi rukun pinjaman ni ada 4 rukun. Peminjam, pemberi pinjam, lafaz dan barang pinjaman. Okay, yang pertama, pemberi pinjaman. Jadi pemberi pinjaman ni orang yang benarkan hak dia untuk digunakan lah. Nah, dia ada satu barang. Yang barang tu dimiliki zat barang tersebut dan manfaat barang tersebut. Ada orang dia memiliki ain barang tersebut tapi manfaat dia tak miliki. Ada orang dia memiliki manfaat tapi tidak memiliki ain. Siapa yang boleh bagi pinjam? Orang yang membenarkan lah. Macam nak benarkan kalau manfaat tu dia punya? Apa contoh tuan-tuan? Barang dia punya tapi manfaat bukan dia punya. Contoh kalau kita ada rumah, rumah tu kita beli milik kita, tapi rumah tu kita sewakan pada orang. Bila kita sewakan pada orang rumah tu, jadi manfaat rumah tersebut bukan milik kita. Bila bukan milik kita, boleh tak kita bagi pinjam? Tak boleh. Sebab apa tak boleh pinjam? Sebab rumah tu manfaatnya kita dah sewakan pada orang lain. Milik manfaat rumah tu adalah penyewa. Boleh tak penyewa tu dia nak pinjamkan pada orang lain? Boleh. Sebab apa boleh? Sebab manfaat tu dia punya. Pemanfaat tu dia punya. Jadi dia boleh pinjamkan, tidak menjadi masalah. Dia boleh tumpangkan orang datang tidur rumah dia tanpa izin kita pun tak apa. Kita Malaysia ada masalah tak? Kita ada rumah, kita sewakan, tiba-tiba orang dia bawa keluarga dia. Kita sebagai tuan rumah ada tak tuan rumah halang? Tak ada ya. Kat Mesir ada. Mesir ni pelik sikit ya. Mungkin sebab student dia sangka buruk ya. Kadang-kadang kita duduk 5 orang. Ya, kita duduk satu rumah 5 orang, kita bayar sewa 5 orang. Cuma kadang-kadang kawan-kawan kita datang. Bila kawan-kawan kita datang, kadang-kadang tuan rumah ni marah. Kan 5 orang ni kenapa ramai? Lah, orang datang ziarah. Dia cukup pantang ya. Padahal dia tak ada hak untuk menghalang kita. Kalau letak akad duduk 5 orang lah. Tapi nak ziarah tak ada masalah. Ziarah bukan duduk. Kat Mesir boleh isu yang saya dulu pernah. Air tu dia matikan. Kan kita pakai pam air dia matikan. Dia marah kat kita. Tanya kenapa matikan? Dah angkat kita 5 orang, kau duduk atas ramai. Kata yang ramai tu bukan duduk situ, kawan-kawan datang ziarah. Puas ya. Kerah dia tak bagi. Saya masak sikit kat atas, saya bagi dia. Terus dia buka air orang Arab kena gitu. Masalah-masalah ni tuan-tuan, kadang-kadang dalam kitab ni kita tak bayang ngapa gitu? Memanglah sebab negara kita tak macam tu. Tapi negara Arab sebahagiannya masalah tu jadi. Sebab tu banyak masalah yang kita jumpa dalam kitab-kitab Arab, kita rasa tak valid pun kat tempat kita. Sebab bangsa kita mungkin tidak bersikap begitu. Baik. Syarat-syaratnya apa? Yang pertama, dia mestilah memiliki perkhidmatan barangan yang dipinjam. Dia mesti memiliki manfaat. Barang sebut tak kisahlah milik dia ataupun bukan, tapi manfaatnya adalah milik dia. Macam kita kata tadi, kalau kita sewakan rumah pada orang, kita ni penyewa, kita sewa rumah tu, barang tu siapa punya? Tuan rumah punya lah. Manfaat siapa punya? Kita punya. Jadi bila kita punya, kita boleh sewakan, kita boleh bagi pinjam pada orang lain, tidak jadi masalah. Nak tumpangkan ke apa ke terpulang, tuan rumah tak ada hak untuk halang. Tuan rumah pula, bila dia telah sewakan rumah kita, bermakna dia telah menyerahkan manfaat untuk gunakan rumah tersebut pada kita dalam tempoh-tempoh tertentu. Kalau setahun dah. Kalau 10 tahun lah. Dalam tempoh tersebut,
tuan rumah tidak boleh pinjamkan barang tu kepada orang lain. Tak boleh. Contoh, kita sewa rumah, ada parking. Parking tu kita punya lah. Tuan rumah tak boleh bagi arahan pada kita, kosongkan ya. Parking bawah ni kosongkan. Ada 2 parking kan? Okey. Untuk 3 ni kosongkan sebab bapak mentua saya nak datang. Boleh tak dia bagi arahan macam tu? Tak boleh. Sebab apa? Sebab manfaat untuk gunakan parking itu dalam tempoh akad bukan milik dia. Milik kita sebagai penyewa. Kalau dia nak, dia kena minta izin daripada kita. Sebab barang tersebut manfaatnya bukan milik dia. Barang tu milik dia, tapi manfaat sudah berpindah milik. Sampai tempoh tertentu dah habis, barulah dia boleh gunakan semula. Jadi macam tu. Rumah mungkin kurang tuan-tuan. Sewa tanah kadang-kadang. Sewa tanah dia sewakan tanah. Jadi manfaat tanah tu, manfaat atas tanah tu, manfaat orang yang menyewa. Betul tak? Dia sewakan tanah, automatik. Manfaat yang ada dekat tanah tu semua tuan penyewa punya lah. Kadang-kadang kat tanah tu ada durian, ada pokok durian. Dia nak makan durian. Dia nampak jatuh, kadang-kadang dia ambil lah. Sebab apa? Sebab dia rasa dia punya. Sedangkan secara adatnya, bila sewakan tanah, sekali dengan apa yang ada atas tanah. Jadi manfaat daripada pokok tu bukan milik dia. Bila bukan milik dia, jadi dia tak boleh suka-suka. Tak boleh suka ambil, hukumnya haram. Jadi begitu. Barang tersebut milik dia, maksudnya betul-betul milik dia. Kalau ada barang bukan milik dia, milik ayah dia, boleh tak anak ni pandai-pandai bagi pinjam? Motor, bawa motor, kawan kata pinjam jap motor, ambil lah. Motor tu bukan milik dia, yang bayar bapak dia. Jadi hukum dia bagi pinjam motor tu hukumnya haram. Sebab manfaat tersebut bukan milik dia. Bukan milik dia. Jadi gitu. Jadi kita tak boleh suka-suka. Kalau ada barang tuan-tuan, itu tak nampak kan? Kita bagi lebih jelas. Barang pejabat. Barang pejabat. Siapa yang layak bagi pinjam? Pejabat jauh. Barang masjid. Barang masjid ada orang nak pinjam barang masjid. Siapa yang layak bagi pinjam? Semua orang? Tak. Orang yang diputuskan ada kuasa untuk bagi pinjam. Katalah masjid putuskan siap bagi pinjam. Barang-barang masjid ni siap jaga. Jadi apa-apa nak cerita pinjam ke sewa, kita dengan siap. Musyarak putuskan macam tu. Jadi siapa yang layak bagi pinjam barang masjid ni? Siap. Kalau keputusannya begitu, AJK lain tak boleh bagi pinjam termasuk fungsi. Tapi kalau mesyuarat kata barang-barang masjid ni kalau nak pinjam, sesiapa AJK pun boleh bagi pinjam. Jadi kalau orang datang nak pinjam, mana-mana AJK boleh buat keputusan untuk bagi pinjam. Sebab dia diberi kebenaran. Barang-barang pejabat tuan-tuan. Barang-barang pejabat. Siapa yang layak bagi pinjam? Siapa yang layak bagi pinjam tuan-tuan? Kan orang datang pejabat kita, pinjam ni jap. Ambil lah. Kita boleh bagi ke? Orang yang dipertanggungjawabkan dan diizinkan untuk bagi pinjam. Biasa setiap bilik ada personal in charge. Betul tak? Bilik ni, bilik ni. Jadi secara adatnya personal in charge lah yang diberi kebenaran untuk menjaga, kawal selia barang-barang dalam bilik tu. Dan dia juga diberikan kuasa untuk jaga. Kalau pinjam, dia kena cari balik. Maka ketika itu dia yang boleh bagi pinjam. Tak boleh, sebab kita bekerja tempat tu, kita pun orang datang, kita bawa balik barang bagi pinjam. Sepupu kita nak kahwin, kita kerja dekat tempat kerja kita, ada speaker. Kadang-kadang kan buat function, buat program pakai speaker. Satu ni bukan ada pun, nak pinjam tak apa, nanti aku bawa balik.
Nanti kau balik ya. Jadi dia pun bawa balik. Bawa balik. Apa hukum dia pergi pinjam? Hukumnya haram sebab tak layak. Saya dulu pernah pasang ikon. Pasang ikon ya. Datanglah orang ni, dia kerja dekat salah satu pejabat ni lah, technician. Kita panggil pasang ikon. Saya tengok tangga tu ada tulis nama. Tangga tu nama pejabat dia lah. Maksudnya siapa yang izinkan dia bawa keluar tangga tu untuk buat kerja luar? Siapa izinkan? Bukan masalah dia pulang tak pulang. Tak apalah, saya pakai nanti saya pulang lah. Bukan masalahnya kita pulang atau kita tak pulang. Kita pinjam tu siapa yang izinkan? Adakah orang yang izinkan tu pemilik atau orang yang diberi kuasa oleh pemilik untuk bagi pinjam? Kalau dia bukan pemilik dan dia tidak diberi kuasa oleh pemilik atau diberi kuasa oleh punca kuasa lah, orang daripada atas. Sebab harta kerajaan ni mana ada pemilik? Milik kerajaan lah. Dia tidak diberikan tanggungjawab untuk menjaga barang tersebut. Jadi dia tidak boleh bagi pinjam. Saya cerita ni sebab apa? Sebab kita selalu ambil mudah barang-barang pejabat. Tuan-tuan, kalau kita kerja dengan swasta, bos kita atau kita kerja dengan bos kita, tak apa tuan-tuan. Bukan tak apa, salah-salah lah. Nanti jumpa minta maaf dengan dia, betul tak? Saya minta maaf lah, saya pinjam barang, saya tak beritahu. Saya nak tanya tuan-tuan, kalau harta kerajaan nak minta maaf dengan siapa? Kalau harta masjid nak minta maaf dengan siapa? Jadi kita kena hati-hati. Sebab tu kita jangan melebihi kuasa yang Allah bagi pada kita. Jangan melebihi kuasa yang Allah bagi pada kita. Baik. Yang kedua tuan-tuan, syarat yang kedua, pemberi pinjam mestilah seorang yang layak membuat sumbangan. Siapa yang layak menyumbang ni? Siapa yang layak menyumbang? Orang yang balik, orang yang berakal. Jadi kanak-kanak dia orang gila tak boleh bagi pinjam. Sebab apa? Sebab mereka mudah ditipu. Budak-budak bagi pinjam. Dia ada barang mahal, dia kalau ikutlah dia tak boleh bagi pinjam. Sebab apa? Sebab dia tak ada hak. Bukan tak ada hak, minta maaf. Sebab dia mudah ditipu. Dia belum mempunyai akal yang sempurna, belum balik macam tu, orang gila. Jadi kalau nak bagi pinjam barang kanak-kanak macam mana? Kena diizinkan oleh wali dia. Wali dia yang jadi wakil untuk bagi pinjam. Kalau wali dia yang jadi wakil untuk bagi pinjam, jadi tidak menjadi masalah. Begitu juga tuan-tuan, last sekali, saya pada itu, orang yang bodoh, safih juga tidak boleh bagi pinjam. Bodoh ni penilaian macam mana tuan-tuan? Bodoh ni tak semestinya dia dungu dah. Kadang-kadang orang yang berjaya pun bodoh juga. Antaranya orang yang kuat membazir, dianggap sebagai safih. Orang yang biasa barang ni harga 10,000, orang jual 30,000 pun dia beli. Dia mudah diperbodohkan. Jadi orang seperti itu juga tidak boleh memberi pinjaman. Jadi cukup setakat tu tuan-tuan. Dan insya-Allah kita jumpa di lain hari. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.